Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du amma ba'. Minta maaf kerana terlambat. Jadi kita teruskan pengajian daripada kitab Adab Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullah taala, Amirul Mukminin fil Hadis. Muka surat 127, bab Naqshul Bunyan. Bab pada menyatakan mengukir binaan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la taqumu as-sa'ah hatta yabniya an-nasu buyutan yushabbihunaha bil marahil. Qala Ibrahim, ya'ni ath-thiyab mukhattatah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia membina rumah-rumah yang mereka hias menyerupai gambar unta-unta. Berkata Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Munzir, guru Imam Bukhari. Dia maksud marahil tadi iaitu menyerupai pakaian, gambar pakaian pada pakaian yang berlakar bercorak. Jadi itu yang nampak ni melambangkan umat Nabi semakin hidup kemewahan. Semakin hidup apa yang Nabi sebut dulu tentang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa dia Mus'ab? Anak muda orang Mekah. Dia adalah orang pertama hijrah ke Madinah sebelum Nabi hijrah lagi. Dan dia juga menjadi duta Nabi di Madinah sebelum Nabi sampai Madinah lagi. Sehingga atas usaha dia mengajar Al-Quran di Madinah, orang dah mula kenal Nabi sebelum jumpa dan mengenal Al-Quran. Sehingga ramai yang mula masuk Quran. Tahun pertama dia pergi itu dah hasil bawa mai ke Mekah untuk syahadah depan Nabi seramai 12 orang. Tahun yang kedua, 12 itu berkembang jadi 70. Sebab itu semakin ramai, semakin orang Madinah rindu Nabi. Sampailah Nabi hijrah. Jadi usaha siapa dia? Mus'ab bin Umair. Dia ni daripada keluarga kaya-kaya. Mak dia ni jutawan, wanita jutawan kota Mekah. Kaya-kaya. Dan dia pula anak kesayangan mak dia. Sehingga segala kekayaan mak semua buh nama dia. Bagi kat dia belaka. Sehingga jadi cemburu adik dia tu. Adik dia cemburu, abang dia dapat lebih. Sehingga dia ni kalau dia lalu di tempat-tempat, semua orang anak perempuan, anak dara semua skodeng tengok dia. Kan? Sekarang dia tengok, oi handsome-nya, dengan pakaian orang kaya lah. Pakaian, perhiasan, kuda dia dan sebagainya. Ngintai lah nak tengok daripada dalam rumah tu, tengok dia. Oh, ini bahasa moden bahasa moden. Haji bagi haji terjemah. Kan? Jadi sehingga semua orang berangan nak jadi suami, nak ambil dia menantu dan sebagainya. Mus'ab bin Umair ni. Tapi dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, mak dia dapat tahu berita tu sampai ke mak dia. Mak dia paksa suruh dia keluar Islam. Sehingga ugut. Kalau kau tak keluar Islam, tarik semua kekayaan. Tarik sikit, ambil kuda dia, ambil baju cantik dia, ambil tu, ambil ni, semua gelang-gelang emas semua, pakai emas teman tu. Ambil semua, dia tak mau. Sehingga dia kata ambil apa yang nak ambil. Sehingga yang ada pada dia hanya yang dia pakai, selai sepinggang kata. Yang tu selai je. Dia sanggup bersama dengan Nabi dalam keadaan susah miskin. Tinggal semua kekayaan, mak dia ambil balik. Sehingga Nabi hantar dia pergi Madinah dakwah. Tahun 2 Hijrah dia wafat syahid dalam medan perang Uhud. Nak cerita Mus'ab ni, Nabi satu ketika duduk di rumah dalam masjid bersama sahabat. Dia masuk lambat daripada ujung pintu tu, Nabi duduk perhati dia. Sampai dia duduk. Nabi terus bangun. Nabi kata, dalam keadaan kesedihan lah Nabi tengok. Sebab tengok apa? Tengok dia ni dulu, hebat, pakaian kaya-kaya. Sekarang dah pakai baju selai sepinggang yang Mekah dulu, sampai hari ni pakai yang tu je. Dia pun dah coba cabik, koyak, jahit. Banyak tampung-tampung kat pakaian dia. Daripada anak jutawan kaya-kaya, sehingga menjadi macam orang miskin. Kan? Jadi dia tak kisah, yang penting dia nak Islam bersama Nabi SAW. Dia Masya Allah. Nabi tengok dan Nabi kata,
di akhir zaman nanti umat aku akan pakai pakaian berganti-ganti dalam masa satu hari. Kita lah tu, kan? Pagi lain, bukan lepas tu pukul 9 lain pula. Pukul 10 nak pergi kuliah lain pula. Balik kuliah nak pergi lunch ke apa dengan lain pula pakaiannya. Kan? Tu belum baru tengah hari dah 4 pasang dah. Kan? Petang lagi sampai malam lagi. Berganti-ganti Nabi kata. Makanan berganti dulang. Lagi lah kita habis ni hantar mai ni pula, habis Ustaz angkat yang ni pula. Makan mewah lah, hidup mewah. Kan? Nabi sebut pada sahabat tercengang, iyakah boleh hidup mewah macam tu? Dan sehingga Nabi kata rumah-rumah dia orang ni dihiasi dengan tabir-tabir jendela ni macam kelambu Kaabah, punya yang kualiti mahal-mahal punya, juta-juta punya. Kan? Mewah hidup. Tapi para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam itulah kehidupan umat akhir zaman, mereka lebih hebat pada kami lah, amal ibadah dia lagi banyak. Kaya tak susah nak fikir-fikir cari kais pagi, makan pagi, kais petang. Kan? Orang amal ibadah tumpu khas buat ibadah aja. Nabi tanya, sebelum tu Nabi soal, apa pandangan kamu kalau kamu hidup zaman tu? Sahabat jawab itulah, kalau hidup tu pasti kami banyak ibadah, kami hebat, kami banyak ibadah lah. Senang. Sekarang zaman Nabi tu susah, pagi nak kena pergi kebun, penat letih, tak ada nak ibadah dah. Tak ada ibadah lebih-lebih lah yang fardu yang wajib. Malam letih, esok nak pergi lagi. Susah payahnya. Nabi kata tidak, zaman kamu ni lagi baik pada zaman tu. Jelas apa yang Nabi sebut. Kita takkan mampu menandingi amal-amalan para sahabat. Bukan dari sudut pahala memang takkan boleh lawan. Tapi dari sudut amalan pun tak mampu nak lawan. Dari sudut pahala, sahabat yang sedekah sebiji tamar lebih besar pahala dia daripada kita mungkin orang mutaakhir yang sedekah emas sebesar gunung. Pahalanya. Itu ukur pahala memang kita surrender, takkan boleh lawan. Tapi ukur amalan, dia semayang 10 rakaat, kita nak buat 10 rakaat pun tak terdaya. Kan? Nak buat setanding sebanyak yang dia buat pun tak mampu. Walaupun mereka hidup kesusahan, kemiskinan, tertekan dan sebagainya, tapi tetap amal mereka tetap lebih hebat, lebih banyak. Nak sebut juga dalam hadis ni bahawa akhir zaman nanti orang ni berbangga dengan rumah masing-masing, dengan bangunan dia. Oh, aku sekian hebat, aku sekian hebat. Berlumba-lumba, berlawan-lawan. Malah sehingga penghujung akhir zaman ni, orang lebih suka habiskan harta dia untuk rumah, untuk kecantikan, kemewahan. Sehingga tak berlumba lagi dah untuk nak mencantikkan rumah akhirat. Lupa dah rumah akhirat tu. Kan? Duk perhabis duit sini. Nak bagi cantik, nak lebih pada jiran sebelah, nak bagi lebih pada kawan dan sebagainya. Suka sangat ke arah tu. Ini perbuatan yang tak baik, tak betul. Sebenarnya kita buat tu sekadar keselesaan, kita boleh duduk cukup. Boleh duduk, boleh senang, keselesaan. Bukan kemewahan. Kemewahan tu nampak lebih-lebih sangat, itu mungkin sampai kepada perkara yang haram. Sehingga menjadi tamak dalam keduniaan, sehingga lupa pada alam akhirat. Seperti hadis sebelum ni, Nabi kata, utamakan kehidupan kamu dalam kubur tu. Rumah kamu dalam kubur, dah rumah sini. Kan? Masya Allah. Jadi larangan apa yang dapat diambil, dilarang kita berhias dinding rumah kita dengan gambaran binatang. Gambaran binatang dilarang. Binatang yang hidup, seperti binatang hidup lah kan, dilarang. Kita seperti kita buat lebih-lebih lagi dalam bentuk, dalam rupa bentuk macam patung dan sebagainya. Benda tu dilarang. Malah sebagian ulama mengatakan kalau sekadar gambar, lukisan, boleh, ada yang mengatakan makruh. Tapi dalam bentuk, dalam rupa bentuk, ukiran dan sebagainya, ada bentuk timbul, itu dilarang sangat. Kerana ada hadis yang Nabi sebut, takkan masuk malaikat dalam rumah. Jadi menghias dinding sampai timbul, ukiran timbul itu antara perkara yang Nabi sebut, ini perkara yang dilarang.
Apa lagi? Hatta yabnan nasu buyutan. Okey. Sebab tu kita sebut dulu dah, nak buat bangunan rumah ada tujuan. Ada sebab, ada niat yang baik, maka benda tu jadi sumbangan yang baik. Duit belanja kita yang ke arah tu perkara yang baik, kalau niat kita yang baik. Kalau niat sekadar nak bangga-bangga, nak lomba-lomba dengan orang, bagi lebih pada orang lain, aku lagi hebat, aku lagi cantik, maka itu semua belanja kita menjerumus kepada perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Hadis seterusnya daripada Warrad, penulis Al-Mughirah. Dia ni sekretari, PA kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ceritanya, Muawiyah ni khalifah pada zaman tu. Muawiyah khalifah, Mughirah ni duduk di Madinah. Muawiyah duduk di mana? Duduk di Syam, Syria. HQ dia, ibu jabat. Dia menceritakan Muawiyah telah menulis kepada Mughirah, hantar surat ke Mughirah, tulislah untukku hadis yang pernah kamu dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi Muawiyah ni suka hantar surat sana, tanya mana sahabat ni, so dia tulis surat, tulis hadis, hantar mai. Dia nak kumpulkan hadis. Antaranya dia hantar pada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Suruh Mughirah ni tulis balik hadis-hadis yang dia pernah dengar daripada Nabi ataupun dia pernah dapat daripada Nabi SAW. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah menulis padanya, tapi yang tukang tulis, sekretari dia lah, tulis Warrad ni. Tulis, sesungguhnya Nabi SAW telah membaca selepas setiap kali solat, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu. Cuma la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, kalau selepas subuh ada hadis lain yang Nabi suruh baca 10 kali. Dan lepas maghrib juga 10 kali. Jangan tinggal yang tu. Apa ganjarannya? Masya Allah, hebat. Antaranya Nabi sebut, siapa yang lepas sembahyang subuh dan maghrib baca ini, la ilallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir tu, itu ulang 10 kali. Sebelum kaki dia berubah. Maksud sembahyang kita duduk macam tu juga. Jangan berubah kaki lagi. Kan? Baca 10 kali tu, maka diberi pahala seolah dia memerdekakan 10 orang hamba Bani Ismail. Bani Ismail ni keturunan Nabi, keturunan mulia, kita tolong merdekakan. Merdekakan hamba. Kalau merdekakan satu orang, orang biasa, orang kulit hitam mana pun, sudah mampu jadi pembebas kita daripada neraka, kerana kita bebaskan kepala dia, tangan dia, kaki dia daripada jadi hamba. Seolah kita bebas kepala, tangan, kaki kita daripada neraka. Tu baru seorang. Ni 10 orang. Kan? Keturunan Nabi pula, yang mulia-mulia pula. Bani Ismail. Yang tu 10 kali. Tapi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la radda tu kita tambah pula. Maksudnya dalam riwayat yang lain ada wala radda lima qadaita, tak ada dalam ni. Tapi di sini wala mani'a aja. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi yang tu sekali je. Baca sekali pun dah cukup. Setiap kali lepas solat. Jadi la ilaha illallah wa la syarika lah, yang zuhurnya macam mana? 10 kali juga? Tak perlu. Cukup sekali, asar sekali, isyak sekali. Yang 10 kali tadi hanya subuh dan maghrib. Tapi kadang imam baca juga 10 kali, taklah berdosa, dapat pahala. Cuma tak dapatlah package yang Nabi sebut 10 hamba tadi ni. Setiap waktu. Boleh baca setiap waktu. Digalakkan baca sekali setiap 5 waktu. Boleh. Boleh tambah yuhyi wa yumit. Sama ada nak tambah, nak baca yang tambahan yuhyi wa yumit tu la illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tambah tu boleh, tak tambah pun tak apa.
yang semayang 10 kali tadi pun boleh tambah yang tu. Yang dalam pasal tu memang ada tu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut, ada tambahan lain sikit. La ilaha yang masuk pasal. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali baca waktu shopping dah dapat 3 juta. 1 juta Allah ampun dosa, 1 juta diberi pahala 1 juta, diangkat darjat 1 juta. Oh, sekali je baca dapat modal kita sekali dapat 3 juta. Itu zikir. Apa makna zikir yang kita baca tadi? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada orang yang dapat menghalang, menegah apa yang engkau nak berikan. Kalau Allah nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang dapat memberi kalau Allah nak halang. Dan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak berguna kekayaan, kekuasaan, kemewahan untuk menyelamatkan orang yang memiliki kekayaan itu daripada kemurkaan Allah. Maksudnya harta dunia dia tak mampu nak menyelamat diri daripada murka Allah. Kalau Allah murka, takkan boleh. Tak ada benda, tak ada manfaat apa pun dunia ni. Kalau Allah nak murka, Allah nak azab, takkan selamat. Seolah isyarat hadis ni Imam Bukhari letak dalam tajuk tu supaya kita carilah, padamkanlah kemurkaan Allah, bukan dengan bagi rumah cantik, bukan dengan pakaian yang cantik, bukan kecantikan dunia, bukan kekayaan kemewahan. Bukan cara nak padam kemurkaan Allah dengan benda tu. Berapa kita pulun nak cari benda tu? Ialah yang mewah tu lah, yang kemewahan, cantik dia bangga, dia pakaian dia lebih pada orang lain, timbul takabur, riak, yang tu dosalah. Dia pakai cantik, dia memang ada duit, dia beli yang tu macam tu, yang ada bling, yang ada passion macam ni, yang benda tu tak melanggar dari sudut aurat, tutup cantik, dan sesuai dengan apa yang dia ada, niat dia betul, alhamdulillah. Selalunya kalau dia lebih pada orang lain, cantik pada orang lain, mesti akan ada terlintas pandangan hina orang lain. Leh pakai macam ni, aku lagi hebat. Selalunya mudah timbul benda tu. Kecuali ada orang yang boleh kawal, selamat, alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Begitu juga dengan rumah dia. Yalah, memang kedudukan dia tu, dia boleh buat yang cantik apa semua ni, kan? Tapi bukan, tak ada lah nak lintas hina orang lain, orang tu rendahnya, tak hebat, dia hebat. Selamatlah dia daripada kemurkaan Allah. Kan? Kalau benda tu, kadang-kadang benda tu tak boleh nak selamat, terlintas, tu berdosanya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu tujuan niat pembinaan, tujuan kita pakai pun kena ada juga tujuan niat dia. Bukanlah nak nawaitu macam nak semayang usolli tu, terlintas je. Pakai ni kerana Allah, nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, mentaati perintah Allah, itu sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah. Kan? Itu antaranya. Astaghfirullah, minta ampun. Memanglah benda terlintas tu kita, yalah, kadang kejahatan kita menyebabkan mudah terlintas benda jahat. Orang yang baik, hatinya bersih, dia susah nak lintas benda jahat. Itu yang jadi husnuzan kat orang. Susah nak timbul su'uzan, buruk sangka. Hati kotor yang mudah timbul buruk sangka dengan orang. Jadi nak sebutnya bahawa kemewahan, kekayaan dunia tu tak mampu pun nak padam murka Allah kalau Allah tetap dia sebagai kemurkaan. Tapi kita sebut benda yang kecil-kecil itu boleh padam kemurkaan Allah. Contoh sedekah yang ikhlas, menangis menitik takut Allah, keluar darah ketika jihad jalan Allah Ta'ala. Yang kecil-kecil je, sikit-sikit, tapi itu boleh memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah rahsia. Baca setiap waktu sembahyang lah. Tak pernah tinggal lah. Disebutkan selalu baca.
Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la tiga rangkap ni kan. Tapi saya jumpa satu lagi jadi 4 rangkap. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Maksud apa dia wala radda? Tak ada siapa boleh tolak kalau Allah takdirkan benda tu jadi. Wala radda lima qadaita, jumpa terakhir ni wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tak ada benda dunia ni yang boleh memadamkan kemurkaan Allah kalau Allah nak bagi yang murkanya. Tak boleh bagi manfaat apapun. Jadi orang yang baca ayat itu selalu sehingga dia sentiasa hatinya bertawakal pada Allah. Bergantung pada Allah. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak gelisah, taklah sampai nak meracau semua kan. Benda yang ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah. Bukan senang hati kita nak dipujuk macam tu kan. Biasa kalau kita boleh dapat benda tu, terima kasih. Tak dapat, masam muka, marah, bergaduh. Selalunya macam tu. Nak pujuk hati kita ni boleh terima apa yang Allah takdir. Ini dikir-dikirnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebenarnya hadis itu tulisan yang ditulis oleh Warrad, dia bagi pihak Mughirah bin Syu'bah tulis balik hadis Nabi itu kepada Muawiyah. Ini juga peringatan, bukan dia dengar satu hadis tu je. Sesuai dengan teguran untuk Muawiyah, kan Muawiyah khalifah, kaya, empire besar, hebat. Nak bagi dia peringatan sikit. Kekayaan kau punya dunia ni tak mampu pun nak padam kalau Allah murka. Jaga hati-hati sikit. Biar kekayaan kau guna untuk kebaikan. Pemerintahan kuasa hebat kau guna untuk kebaikan. Tu sahabat-sahabat ni saling tegur menegur sama mereka. Hantar nasihat Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Hadis seterusnya kataba ilaihi, hadis marfu'. Ini juga masih dalam tu juga dalam tulisan Mughirah tadi, list hadis tu. Juga sebagai dia juga menulis kepadanya hadis Nabi, innahu kana yanha an qila wa qal, antara nasihat Nabi iaitu dilarang kita ni daripada gosip-gosip. Kan? Cakap-cakap belakang, gosip-gosip belakang. Jangan, dilarang. Cakap kosong. Dan kasratis soal, banyak tanya. Nabi larang banyak tanya. Lepas ni jangan tanya saya. Tak, bukan tanya tu. Tanya zaman Nabi akan jadi hukum baru. Seperti ada seorang sahabat, Nabi tengah ceramah, maksudnya bagi tentang hukum haji, pakai ihram gini. Ada seorang sahabat tu mencelah. Belum Nabi habis cakap, dia mencelah. Ya Rasulullah, haji ni wajib tiap tahun ke? Wajib tiap tahun ke? Nabi tak layan soalan. Nabi terus cakap satu-satu. Sampai Nabi diam, habis semua, baru Nabi tanya. Jangan banyak tanya tu. Kalau aku kata ya je, wajib tiap tahun. Kan? Maksudnya soalan yang menyebabkan hukum tu jadi berubah. Nabi lah kalau tanya kita, hukum, tak berubah dah. Haram tetap haram, kalau tanya pun tetap haram juga, tak berubah dah jadi halal. Tu tanya kita kerana nak belajar ilmu. Yang tu yang Sayyidina Ali kata, orang yang mudah dapat ilmu ni lisanun saul, lidah yang suka bertanya. Kan? Banyak bertanya, tak faham tanya. Tu jangan kita salah faham kedudukan kasratis soal. Tanya pelik-pelik ni. Tanya Nabi tu sehingga berubah jadi hukum. Yang patut sekali je Nabi kata ya, dah jadi tiap-tiap tahun pula haji. Yang kedua. Yang ketiga, idha'atul mal, mensia-siakan harta. Sia-sia harta ni luas. Mubazir termasuk sia-sia harta. Belanja pada tempat yang tak sepatutnya, mensia-siakan harta. Termasuk tak manfaatkan harta yang boleh dimanfaatkan. Tak manfaat pun. Contoh, kita lah kan ada simpanan duit. Ni orang minta untuk kebajikan ke apa, simpan. Tak nak simpan. Sampai mati. Idha'atul mal, dia mensia-siakan harta. Bila mati, tak jadi hak dia lah. Dah berubah. Orang guna ikut suka selera pewaris yang dapat. Kan? Kita haraplah anak-anak kotlah nak
Nak bagi senang dia, dia senang hidup dunia. Benda menyusahkan kita dalam kubur. Kan? Lebih baik waktu kita boleh kawal harta tu, kita guna untuk senang kita dalam kubur. Itulah selalunya orang fikir tu ni untuk anak rumah ni. Satu benda pun dia tak nak. Dia buat dia sendiri. Dia jual rumah kita yang sedap, yang luar, yang hebat tu. Dia berebut pembahagian duit pula. Sehingga hutang mak ayah yang arwah tu lupa nak bayar. Anak tak ambil peduli pun. Kan? Jadi bila tak bayar hutang, yang tersiksa dalam kubur. Biar kita yang sekarang ni kita dalam kawalan kita. Kita boleh bagi banyak mana, kita boleh ni guna. Jangan idha'atul mal contohnya. Ataupun apa je lah yang menyebabkan benda tu rosak seperti makanan ke. Tak nak bagi kat orang, sampai rosak. Itu termasuk idha'atul mal. Kalau waktu dia hidup tu, dia ada duit tapi tak nak bayar. Selalunya ada orang tu, dia ada duit tapi dia tak nak bayar. Tapi kononnya niat nak bayar, bohonglah niat dia tu. Tak betul lah. Niat nak bayar, benda ada duit bayarlah. Nabi kata, jadi ini hutang yang kalau dah ada perjanjian yang bayar installment, itu ikut jadual tu lah. Walaupun kita ada duit boleh longgok. Tapi ikut jadual tu, tak apalah. Ni benda yang dijanjikan nak bayar. Contoh hutang 1,000, bulan depan saya bayar. Mai bulan depan ada duit 1,000 tu, tapi minta maaf saya tangguh 2, tak nak bayar lagi. Yang tu Nabi kata orang zalim. Ada hadis lupa ayat dia. Matlul ghani zulmun, Nabi kata. Orang kaya yang menempohkan bayaran hutang, dia ada duit nak boleh bayar tapi tak nak bayar lagi. Itu perbuatan zalim, jenayah pada orang yang dia hutang. Kan? Dah sampai jadual, sampai hari yang disebut nak bayar, dah ada kemampuan. Itu adalah satu tindakan zalim. Zalim ni menghapuskan pahala kita yang lain. Takut di akhirat nanti sembahyang kita pun tak ada apa. Dituntut oleh orang yang hutang tu. Sampai kita mati, lagi azab. Pasal waktu ada duit, sampai Nabi tak nak sembahyang jenazah sahabat yang berhutang. Kan? Na'udzubillah min zalik. Jadi, elektrik tak hutang kan? Elektrik kita guna, kita bayar, kita guna, kita bayar. Kalau kita mati hari itu, bil yang selepas kita mati bukan kita punya tanggungjawab. Orang yang jaga rumah tu lah. Siapa? Pewaris anak. Yalah. Kalau bentuk hutang, maksud kena bayar lah. Dia anak tu kena orang kata apa? Alert, ambil tahu lah hal tu. Kena jaga sungguh lah. Kita, anak mana ambil tahu dah Ustaz? Kita lah yang bagi ilmu kat dia. Kau kena jaga. Bil elektrik ni mak mati nanti kena bayar. Ni installment kereta ada banyak ni, hutang ni banyak ni. Kena wasiat, pesan. Kita tak pernah pesan, tak pernah tegur, tak pernah suruh, tak pernah bagi ilmu. Dia orang tak bayar, kita juga yang salah, mak ayah tak sampaikan ilmu. Dia tak berdosa lah, kita halalkan. Kita pahalanya lagi hebat lah, berganda lah kan. Sebab yang pertama kita tolong dia, pahala tolong. Bagi hutang dia menguruskan apa yang dia hajat tu dapat semua. Kita dah pahala tu dapat kita dah. Lepas tu dia beban lah nak bayar tu, walaupun dia kedekut tak kedekut kita tak tahu. Beban, kita melepaskan beban dia. Macam merdekakan hamba. Lepas beban. Pahala banyak tapi bukan senang nak buat. Tak kisahlah, ikhlas tak ikhlas tu baiki hati kita lah kan. Idha'atul mal, mensia-siakan harta. Jadi termasuk tadi, kita simpan punya simpan, sampai kita mati, benda tu dah jadi kod lain. Dah pergi ke anak, pergi ke suami, suami dah kahwin lain. Kan? Duit kita, si isteri ni penat kerja. Dah suami ambil, dia kahwin dengan bini lain, punya seronok pergi semua, kita dalam kubur, pahala pun tak dapat. Kan? Sebelum dia perhabis, kita perhabis dulu. Begitu ya suami pun. Kan? Punyalah himpun, ninggai, nah janda dia orang kahwin, duduk dengan lelaki lain. Pahala tak masuk pi, tak sampai. Jadi semasa kita berkuasa ni, kuasalah duit kita berkuasa. Buat. Biar. Tu dah ada dah untuk banglo aku dalam kubur. Dah bina bangunan. Maksudnya, bina masjid. Duit kita tu dah ada banglo dalam kubur. Dalam akhirat nanti. Bina siap.
Idha'atul mal. Jadi dah sebut benda tu, sebutlah tahfiz saya nak bina kan. Bina banglo siap. Siapa nak bina banglo kat syurga, masuk akaun duit. Sumbangan ke Madrasah Tazkiyah di Teluk Panglima Garang. Kan? Sikit-sikit tak kisah. Allah nak bayar, nak bagi tu kerana keikhlasan kita. Ikhlas tak ikhlas. Okay. Tak tahu nombor akaun, bagi tahu saya bagi nombor akaun. Minta lagi, minta. Benda bangunan tak selesai lagi. Benda yang perlu, ada lagi kita perluan 3 juta. Yalah mungkin dulu dah bagi 1,000 dah. Yalah 1,000. Baru 1 tiang. Kan? Benda nak naik juta lagi. Kan? Jadi banyak tiang atas beberapa tingkat kita buat ada 3 tingkat. Kan? Di idha'atul mal, jangan sia-siakan harta. Yang simpan-simpan tu bagi-bagilah. Wa kana yanha an uquqil ummahat, dan Nabi sangat melarang daripada derhaka ibu bapa. Bab derhaka kita dah baca banyak dah hadis di jilid yang pertama tu. Wa waddil banat, dan wa wa'dil banat, membunuh anak perempuan. Ini berkaitan dengan PL perbuatan orang Arab. Dapat anak perempuan nak bunuh. Kalau jangan dulu ni bunuh anak perempuan, kalau bunuh anak lelaki tak dosalah. Jangan bodoh yang tu. Ni cerita, sebab tu selalunya ayat Quran ni ada kaitan dengan asbabun nuzul, ada peristiwa turun bunyi macam tu. Hadis juga ada asbabul wurud. Kita sebut asbab peristiwa yang menyebabkan Nabi sebut ayat tu. Kan? Ini peristiwa orang banyak dulu dapat anak perempuan, malu kira nak bunuh aja. Anak lelaki dia orang tak bunuh, bangga aku dapat anak lelaki, jajar seluruh kampung. Cerita aku dapat anak lelaki, bangga. Dapat anak perempuan, dia malu. Allah Ta'ala sebut, kadhiminal ghaidh, simpan marah, geram, duk fikir. Sama ada nak bunuh ke tak nak bunuh. Kalau tak nak bunuh, tanggung malu sepanjang hayat. Ni kata apa? Pegangan masyarakat jahiliah. Dia anggap malu sangat dapat anak perempuan, lemah sangat. Kan? Tak cerdik sangat dapat anak perempuan ni. Itulah tu yang bodohnya tu. Dia nak dapat anak, dia seronok, dia kena bini perempuan. Tapi dapat anak perempuan, dia malu. Itu yang bodoh jahiliah tu sebutnya. Malu, mesti dia lagi malu. Dia rasa tertekan lah. Bila suami dia malu, mengamuk, marah isteri. Isteri juga kena pukul ya. Tertekan lah, kehidupan tak tenang. Sampai dia fikir nak bunuh. Isteri memang sayang anak tu ada. Tapi nak halang tak boleh. Suami nak buat. Akhirnya bunuh anak hidup-hidup. Waddul banat. Sebab tu banyak hadis kita baca dulu. Siapa yang ada 3 anak perempuan, jaga elok, jadi benteng daripada neraka, masuk syurga. Orang ada anak lelaki kita tak aci, kami orang lelaki tak dapat. Dah, bukan. Nabi buat tu supaya nak naikkan kedudukan martabat perempuan tu. Orang lelaki tak payah nak sebut dah. Anak lelaki dapat ganjaran syurga. Tak payah sebut. Semua orang suka dapat anak lelaki. Zaman dulu, jahiliah dulu. Kan? Jadi tak payah nak promosi lagi dah dapat anak lelaki. Nabi promosi je anak perempuan lah. Tapi kalau ada anak lelaki juga, tetap pahala yang sama, anak juga. Kan? Wa'dil banat, membunuh anak perempuan. Wa man'in wahatin, dan suka meminta-minta, mendesak orang, menahan hak orang dan minta dengan mendesak. Bagi ramailah sikit, Allah tak cukup ni, bagi lagi. Minta dengan mendesak. Wa man'in, halang daripada pemberian yang betul. Kan? Termasuk ada satu cerita, kadang-kadang walaupun suami halang kebaikan isteri nak bagi, tak boleh juga. Kalau benda tu tak terlibat dosa, tak boleh halang. Seperti Nabi larang, jangan halang orang perempuan kamu datang masjid. Nak datang pergi ya. Nabi larang cik suami jangan halang. Jadi kadang-kadang dalam bab sedekah, contohnya ada satu cerita ni, saya nak cerita di sini ya. Di Mekah tu ada satu ketika ulama-ulama dalam masjid Mekah tu pada hari Jumaat dia hadislah tentang galakkan sedekah, terutama hari Jumaat, sedekah makanan orang miskin sekian. Dan disebutkan bahawa setiap kali kita ada niat nak sedekah, 70 syaitan
akan datang nak kacau kita. Duk kalau, duk benteng halang lah. Bagi kita fikir ni boleh. Aku bagi ni Kang, satgi tak cukup aku nak guna. Dah satu syaitan main dah. Mungkin kita boleh bagi juga, nak bagi juga. Satgi main, satgi bini hang marah pula gini. Satgi laki hang marah pula ni. Macam-macam lah gangguan fikiran tu. 70 syaitan duk kacau. Jangan buat sedekah. Kan? Sampai selesai majlis tersebut, ada seorang anak murid, dia kata aku nak lawan 70 syaitan hari ni. Aku nak buat sedekah juga. Kan? Dia memang banyaklah fikiran gangguan-gangguan. Dia balik rumah, ambil, tengok ada tepung dalam satu uncang guni tu di rumah dia. Dia ambil satu guni tu, maksudnya ada baki lagi, ambil, angkut belakang bahu, turun rumah dia. Kan? Nak pergi sedekah lah orang miskin ni. Turun-turun nampak isteri dia bawa balik. Hai, mana tu? Ni aku nak bagi sedekah ni. Sedekah apa tu? Tepung. Hei, kita ada banyak tu, simpan. Dia angkat, simpan balik. Dia kata aku 70 syaitan aku boleh lawan, tapi syaitan seorang ni aku tak boleh lawan. Syaitan yang ni tak. Yang ni aku kalah. 70 aku boleh lawan. Tak jadi, dia simpan balik. Satu hadis ni terakhir. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dapat menyelamatkan siapapun daripada kalangan kamu amalannya. Maksudnya amalan kita ni tak mampu selamat syurga pun, tak mampu nak menyelamatkan kita daripada neraka. Tak ada seorang pun. Mereka bertanya, termasuk Tuan ya Rasulullah? Termasuk baginda Nabi? Kan? Maksud amalan Nabi pun tak mampu bawa ke syurga? Baginda jawab, ya, termasuk juga aku. Melainkan jika Allah meliputiku dengan satu rahmat daripadanya. Maksudnya rahmat dah ada dah. Jaminan Nabi syurga tu dah ada. Nabi tetap beramal. Tapi kalau sekadar amalan, tak mampu nak bawa. Maka kalian perbaikilah amalan tanpa berlebih-lebihan. Atau sambil lewa. Jangan kurangkan sangat, jangan lebih-lebih sangat. Orang kata takat tu cukup, dia buat lebih-lebih pula. Sampai melampau, merosakkan, mudaratkan. Hampirilah kesempurnaan. Buatlah yang paling sempurna. Beramallah di waktu pagi dan beramallah di waktu petang, dan pada suatu masa daripada akhir malam. Sebab tu amalan malam ni walaupun sikit pun dah cukup. Sekadar 2 rakaat je dapat pun alhamdulillah, berkatnya besar. Amalan malam. Kan? Kadang kita bangun ada lagi 10 minit. Tak apa, 10 minit tunggu subuh je lah. Lambat ambil air kan. Tak, boleh 10 minit tu sempat 2 rakaat, alhamdulillah. Tak sempat sembahyang pun sekurang-kurangnya baca Quran. Qul wallah 3 kali. La ilaha illallah, astaghfirullah. Jadi ambil masa kesempatan yang sangat berharga waktu tengah malam. Bersederhanalah, nescaya kamu akan sampai, yakni mencapai tujuan kamu. Bersederhana maksudkan di sini ada sederhana dalam kehidupan dunia. Sederhana dalam kehidupan dunia. Tak payah nak yang tu kau pulung-pulung nak mewah-mewah, sampai yang akhirat kau abai-abai, kurang-kurang. Jangan. Biar dalam kehidupan dunia ni sederhana. Alhamdulillah, apa yang kita boleh buat sekadar-kadar. Yang nak pulunnya, yang akhirat tu buat paling sempurna, paling baik, paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kan? Allah Akbar. Nasihat untuk diri saya juga dan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Dan akan beri manfaat apa yang kita baca dan kita dengar tadi. Ya, Ji? Dapat. Cuma sebaik amalan malam adalah yang paling utama sembahyang. Yang kedua Quran. Istighfar. Ni tak kita patut ada time untuk sembahyang, tapi kita tak sembahyang, kita sekadar istighfar. Dapat pahala istighfar tu. Tapi kita benda yang lebih hebat kita tak buat. Rugi ya. Rugi tak buat benda yang lebih hebat tu, sembahyang. Jadi waktu malam ni kalau kita nak detail, bagi ada 6 benda. Mula sembahyang. Apa sembahyang? Terpulang ke sesuai dengan waktu. Masuk panjang kita buatlah tasbih ke, tahajud berapa rakaat ke. Kalau tak cukup 2 rakaat je ke. Okey, sembahyang. Yang kedua Quran. Quran jadi saksi kita di depan Allah. Dia berdebat, guna hujah kita bangun malam. Ya Allah, dia ni korbankan masa rehat dia kerana aku baca Quran. Bagilah kemuliaan. Dia guna hujah kita bangun malam tu. Baca Quran. Yang ketiga, doa. Zikir pada Allah lah, kita sebut doa. Zikir dulu.
Zikir apa-apa je lah. Asma' husna ke, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ke, tu semuanya masuk dalam zikir. Memuji-muji Allah lah termasuk dalam ni. Dan yang keempat, istighfar. Lebih khusus minta ampun. Istighfar tu, minta ampun. Doa minta ampun. Yang kelima, doa. Tadi doa minta ampun. Yang kelima, doa hajat kita masing-masing. Apa kita hajat. Berdoa. Dan yang keenam, bertafakkur. Tafakkur ni apa dia? Merenung, memikir kebesaran Allah. Termasuk fikir kita di akhirat nanti macam mana, aku ni amalan tak cukup, macam mana nanti nak menghadapi. Itu termasuk tafakkur. Yang guna fikiran. Tapi dikaitkan dengan ibadah lah. Kaitkan kebesaran Allah. Kaitkan dengan apa je lah amal ibadah. Contoh tafakkur juga, kita tengok langit, cantiknya langit. Masya Allah, Allah cipta hebat, betul lah. Itu tafakkur. Bila dikaitkan dengan Allah Ta'ala, dikait kebesaran Allah, kemuliaan Allah Ta'ala. Itu 6 perkara kalau kita nak detailkan. Tapi dah termasuk dalam 6 tu, kalau kita baca ayat Quran yang saya sebut tadi, surah Ali Imran, 10 terakhir. Ada semua dalam tu. Cuma semayang, kena buat semayang lah. Ada baca Quran dalam tu, ada istighfar dalam tu, ada doa minta Allah, zikir pada Allah, bertafakkur dalam tu, ada 10 ayat terakhir Ali Imran. Sebelah lah, kita kira sebelah. Daripada 190 sampai 200. 190 sampai 200 itu kira sebelah ayat lah. Yang tu jangan tinggal. Kalau terkejut bangun, baca yang tu dulu pun tak apa. Wallahu alam. Ya. Dulu apa tu? Masuk syurga dululah. Hukum ah? Tak. Dia dah kira alam jaza. Bila mati tu dah kira alam jaza. Kita sekarang alam syahadah. Dia ada alam, kita akan melalui alam-alam. Alam kita ni alam syahadah. Syahadah maksudnya, ialah boleh nampak, boleh pegang, boleh dengar. Alam kita kan. Dengan panca indera kita, alam kita hidup ni. Lepas kita mati, kita masuk ke dalam alam barzakh. Sejak alam barzakh, permulaan mati itu, sampai ke syurga namanya alam jazak. Secara keseluruhan, alam jazak. Apa dia jazak? Jazak balasan. Kita menerima balasannya. Apa yang kita buat kat dunia tu, inilah hasil. Kita dapat, kalau banyak baik, dapatlah baik. Kalau banyak yang tak baik, tak baik. Jadi, orang yang, contohnya, orang dulu, dah kena siksa lama dalam kubur. Kan? Dia tetap, Allah Maha Adil, taklah bertindak dia ni kena siksa lebih pada orang yang mati kemudian. Tak. Dia akan terima apa yang dia buat. Allah Maha Adil lah, tak tahulah macam mana cara Allah buat. Tapi Allah Maha Adil. Dia dapat tetap balasan apa yang dia buat dulu kat dunia. Bukan bererti nu zaman Nabi Nuh dulu, orang jahat zaman Nabi Nuh. Kalau dah habis azab dah banyak berapa ribu tahun dah kena azab ni. Habis itu akhirat nanti dia syurga lah, tak masuk neraka sebab dah habis dah azab. Bukan macam tu. Tetap dia kalau ahli neraka, dia tetap kena neraka seperti dalam Quran Allah Ta'ala cerita Fir'aun. Fir'aun sekarang ni kena siksa dalam kubur. Di akhirat nanti tetap kena neraka juga. Kan? Walaupun dia ni awal pada kita berapa ribu tahun jarak. Kan? Jadi tetap orang zaman sekarang, kalau dia macam Fir'aun juga zaman ni. Macam Fir'aun kan, Fir'aun katalah 4,000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Campur kita lagi 1,000, 5,000 tahun. Katalah zaman kita ni ada Fir'aun yang sama taraf dengan Fir'aun dulu. Tetap azab dia orang tu sama aja. Macam mana? Wallahu alam, Allah yang Maha Adil. Ya, syafaat kawan, syafaat ni banyak luas, syafaat Nabi paling besar lah. Syafaat ulama, syafaat kawan dan sebagainya. Jadi mungkin syafaat kawan tu bila dah syurga, neraka dah neraka. Orang ni dah neraka, ni syurga. Baru dia tengok, mana member kita tu?
Yang selalu duk main tu, yang selalu duk banyak tanya dalam kuliah tu mana? Kan? Ha? Oh, tak nampak. Oh, check dalam link. Mungkinlah ada bentuk data ke. Kita pergi check. Oh, ada dia nu level tinggi. Tak jumpa lagi kita level bawah. Ya, kan? Ha, kita boleh calling dia. Tolonglah bagi syafaat kami, boleh kita upgrade. Cek pula, tak ada dia dalam syurga. Langsung tak ada, tingkat atas tak ada, bawah tak ada, semua tak ada. Mana ni? Semua pakat minta, ya Allah, ni kawan kami, sekian-sekian baik dengan kami, sekian-sekian, kami naklah dia bersama kami. Allah kata, silakan kau cari. Tanya, kita pun cek dalam data neraka pula. Oh, duk ada dalam tu. Panggil dia, minta malaikat keluarkan dia dengan syafaat orang yang sahabat yang baik. Wanita, sahabat salihah. Allah menja'alna minhum, dan Allah jadikan kita di kalangan sahabat yang baik, mutahabbina fillah, orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والنصرة علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم.